suka pelihara burung. Jadi bila dia nak keluar ke apa, dia lepaskan burung tu. Itu namanya tatayur. Kalau burung tu ke kanan, dia pergilah tu kalau kau musafir ke, kalau nak berniaga ke. Tapi kalau burung tu melencong ke kiri, dia tak jadi pergi. Perbuatan tu namanya tatayur. Ya. Menganggap baik atau menganggap tak elok daripada langkah ke kanan ke atau ke kiri seekor burung. Jadi itu kerja jahiliah. Benda ni dilarang. Jadi hadis pertama dari Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata wa yu'jibunil fa'lu. Qalu wa mal fa'lu ya Rasulullah? Qala kalimatun thayyibatun. Hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit berjangkit. Berkenaan dengan keadaan kita sekarang ni kan. La adwa. Tak ada penyakit berjangkit. Macam mana cara? Sedangkan penyakit ni ada, wabak ni ada. Jadi makanya hadis ni setengah-setengah ulama kata tak betul hadis ni. Padahal penyakit ada yang berjangkit tu. Jadi maksudnya macam ni. La adwa ni dia sebenarnya menafikan, bukan menafikan penyakit berjangkit tu. Penyakit berjangkit ada. Jadi kenapa Rasulullah menafikan ini? Yang dinafikan tu bukan penyakit yang berjangkit tu, tapi kesan dia tu memberi jangkitan tu. Asalkan ada penyakit, berjangkitlah. Sehingga kita hilang punca dengan pemberi kesan sebenar. Itu yang dinafikan. Ya, jadi penyakit itu sendiri tidak akan berjangkit kalau tidak dengan takdir dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nak cerita adalah adwa. Tidak ada sebarang jangkitan penyakit pada asasnya. Yang ada ni, itu yang ada tu, yang menjangkitkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak Allah taala menjangkitkannya, tidak mengizinkan penyakit itu berjangkit, tak adalah. Jadi dia bab ni bab akidah. Tidak seperti akidah orang jahiliyah yang mengatakan asalkan ada penyakit, itu mesti berjangkit. Akidah dia orang macam tu. Sehingga dia tak percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dinafikan tu adalah apa? Pemberi kesan utama tu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan penyakit tu, bukan wabak. Itu kita pegang. Ya. Memang kita tengok pun macam tu. Kadang-kadang ada orang yang cukup segala segala penangkis dia, semua pakai itu, pakai ini, tapi kono juga. Ada yang di musim COVID-19 ni, ada orang gila Kuala Lumpur tu. Basuh tangan tidak, basuh tangan, mandi pun tidak dia. Orang gila, duduk tepi jalan. Tak ada kono pun. Jadi pemberi atau pembuat jangkitan tu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma janganlah kita pula tak nak ikut peraturan-peraturan ni. Itu tak boleh juga. Ya. Peraturan ni kita buat, itu kita ambil langkah-langkah mengelakkan sebab musabab. Tapi penyebab yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemberi kesan utama menjangkitkan penyakit itu adalah Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu mesti pegang. Akidah kita macam tu. Ya. Jadi kenapa kita mesti pakai ini? Pakai litup muka lah, pakai tu apa nama? Sanitizer lah, macam-macam. Itu kita ambil langkah asbab.
Kita tak boleh pula macam setengah orang kan ada dulu dalam musim-musim PKP dulu, kirim kami ke tempat yang banyak wabak, kirim kami ke China. Tak ada tak ada penyakit. Bahkan ada setengah ustaz kata tak sah sembahyang pakai apa ni? Pakai penutup ni. Masalah penutup ni sebenarnya dia berkaitan dengan kedokteran, perubatan, langkah-langkah kerajaan. Ustaz tak tahu. Jadi jangan tanya ustaz masalah pelitup ni. Bila Kementerian Kesihatan kata wajib tutup sebab macam tu macam ni, adalah sebab-sebab dia kan. Penjagaan penjangkitan atau penularan, maka pakailah. Memang ada hadis kata jangan tutup mulut, jangan tutup muka kalau sembahyang. Itu masa aman. Masa yang macam ni darurat. Bila udah daruratnya apa? Satu perkara yang mesti kita buat. Kalau tidak, kita akan bahaya. Darurat ni ada 5. Di antara menjaga diri, menjaga agama, menjaga diri, menjaga harta, menjaga nasab. Ya? Jadi kita sekarang ni dalam keadaan menjaga diri. Bila menjaga diri, mengawal diri daripada penyakit. Kalau tidak, kita akan kena sakit. Ya? Maka langkah berjaga-jaga, langkah menjaga, mengikuti sebab-sebabnya, itu wajib kita ambil. Jadi bila dah darurat, tuan-tuan, ada kaedah fiqh, ad-darurah tubihul mahzurah atau tubihul mahzurat. Darurat membolehkan apa saja yang tak boleh, apa saja yang dilarang. Itu mesti kita peganglah. Jadi apa saja yang dilarang, yang wajib, yang wajib kita hindarkan. Makan babi dilarang, tapi bila dah darurat, nak buat macam mana? Makanlah. Kalau tidak kan mati. Kalau tak minum kan kita pingsan. Itu menjaga diri wajib. Jadi yang ada arak, maka boleh kita minum arak. Wajib kita minum arak. Sebab nak menjaga diri daripada sakit, daripada pingsan, daripada mati kelaparan. Babi yang ada, ular, pantailah. Cuma jangan berlebih dah lah. Sekadar melepaskan darurat ni pula ditentukan menurut kadar dia. Kalau dah lepas penyakit tu, dah lepas lapar tu, jangan makan pula sampai sepohor babi tu makan. Sedap kan, lemak agak. Jadi tak macam tu, dia ada ketentuannya juga. Jadi bila dah darurat, membolehkan semua yang dilarang. Supalah tadi, jangan tutup mulut, dilarang. Dilarang tutup mulut sembahyang. Tapi bila dah darurat macam ni, malahan wajib kita tutup. Sebab darurat, menjaga diri daripada bencana. Bayang apa ni? Apa nama ni? Jarak-jarak ni. Mana ada bid'ah semua ni. Sembahyang jarak-jarak. Rasulullah suruh sawu sufufakum mutarassul, serapat. Yang kita ni canggah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khilaf ulama, rapat-rapat ni wajib ke sunat? Ada yang kata sunat. Bahkan ramai. Okeylah, kita katalah wajib. Wajib rapat-rapat. Tapi kerana masa sekarang ni masa dia darurat, boleh jarang-jarang. Ad-darurah tubihul mahzurat. Perkara-perkara yang darurat membolehkan segala yang dilarang. Jadi yang rapat-rapat, yang tak boleh tutup mulut, itu masa biasa, bukan masa darurat. Jadi jangan senang-senang membida'ahkan. Ya. Tak adalah ustaz sini, tak ada, ustaz luar. Ya, bukan di tempat kita. Bida'ah sembahyang macam ni. Jadi jangan takut. Kita jangan takut pada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Betul itu. Tapi kalau ada rimau, takkan kita tunggu tempat kita tu.
Ya kan? Ada rimau. Ya. Kita tak takut sama rimau, kita takut sama Allah Ta'ala. Itu namanya bahlul. Jadi yang dinafikan di sini adalah penularan itu. Diri penyakit wabak itu sendiri, kalau wabak itu dinafikan itu memberi kesan secara bersendirian. Itu tak ada. Memberi kesan itu, memberi penyakit itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah kita. Cuma kita perlu ambil langkah, ya, langkah-langkah yang diperlukan. Ya. Sama dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis 5707, lebih panjang lagi lah. La adwa, serupa dengan yang tadi. Tak ada penyakit menular, tak ada penyakit berjangkit. Wala tiyarata, sama dengan hadis yang akan kita baca ini nanti. Dan tidak ada tiara, menganggap sial dengan burung. Wala hamah, begitu juga dengan burung hantu. Orang-orang jahiliyah dulu lah, bahkan sampai sekarang ada kan hamah ni, burung hantu. Kalau dia masuk rumah, sial lah ni. Itu tamu. Jadi tak ada tu. Wala safara, dan tak ada bulan safar. Kita pun ada sekarang ni kan, asal bulan safar mandi, nolak bala lah apa. Tak ada semua tu. Itu akidah-akidah orang jahiliyah yang kadang-kadang ada menular sampai sekarang ni kita buat. Asal bulan safar aja tak boleh ada aksiden. Ini bulan safar lah ni. Tak boleh macam tu. Itu jahiliyah punya. Wala safara. Jangan ada sangkaan-sangkaan buruk kerana bulan safar. Wafir, dan larilah kamu minal madzum, daripada orang yang sakit kusta, kama tafirru minal asad, sebagaimana kamu lari daripada singa. Kata tak ada penyakit jangkit, tapi bila ada kusta kamu lari. Rasulullah suruh fir, larilah kamu. Lari pula bukan lari biasa, lari macam lari daripada singa. Hadis sahih ni, hadis Bukhari. Tengok, jadi kita kaitkan la adwa dengan fir. Tadi tak ada penyakit berjangkit, tapi dengan penyakit kusta ni yang berjangkit ni fir. Yang maknanya yang tadi itu akidah. Akidah kita tak ada penyakit berjangkit kecuali yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi langkah-langkahnya fir, lari. Kita menjauh. Menjauh daripada, sampai Rasulullah kata menjauh, macam jauh daripada singa. Lari daripada singa. Macam mana lari daripada singa? Kalau jauh lah, takutlah betul-betul, serius. Ada kajian abad ke-9, pertengahan abad ke-9 ya, 800 lebih lah. Tahun 800 lebih dikaji orang. Apa benda lari macam dari kusta ni, macam lari daripada singa. Hasil kajian tu menunjukkan bahawa muka orang sakit kusta tu, ya, serupa dengan muka singa dibandingkan. Yang kedua, ada kajian lagi bahawa kuman, ya, bakteria yang ada pada orang penyakit kusta tu sama dengan kuman yang ada di singa. Kalau singa ni makan macam-macam binatang kan, jadi kuman-kuman atau bakteria tu ada pada singa tu, serupa dengan yang ada pada penyakit kusta. Jadi kajian tu menunjukkan bahawa Nabi SAW cakap ni dah lama dulu, masa kenabian lagi, ya, 14 abad yang dulu Rasulullah dah bercakap bab kesihatan. Jadi Rasulullah ni bukan calang-calang orang, ya, dia wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak cakap dengan hawa nafsu. Tapi Rasulullah SAW pernah diriwayatkan makan satu talam, satu dulang bersama orang kusta. Itu macam mana pula? Itulah menunjukkan, sebahagian ulama kata menunjukkan akidah, kuatnya akidah Rasulullah SAW. La adwa, tak ada penyakit berjangkit. Dia makan. Tapi bila bersalam, dia tak bersalam waktu bai'ah. Tak ingat saya Bani Sakib.
waktu bai'ah dia. Ada orang sakit kusta di kelompok tu. Okey, kamu balik. Saya sudah bai'ah kamu. Dia tak nak salam. Salam kan bai'ah ni Kami berjanji akan menolong kamu. Berjanji tidak buat itu, tidak buat ini. Salam. Tapi bila dengan kelompok yang ada penyakit kusta ni, dia suruh balik. Aku dah bai'ah. Menunjukkan apa? Jarak. Bahkan diriwayatkan ada Umar radhiyallahu an, ya, dia ada seorang sahabat yang kena penyakit kusta ni, nak datang berjemaah, maka kata dia, kita ambil jarak sejauh anak panah. Macam kita ni lah. Jadi ada benda-benda ni pada masa dulu lagi disebabkan oleh bimbingan Nabi SAW pada sahabat-sahabatnya. Jadi la adwa. Kembali kita kepada cerita kita tadi, la adwa. Akidah kita bahawa penyakit itu berjangkit kerana Allah SWT, bukan sebab penyakit itu sendiri. Bukti dia kan tadi lah, macam orang gila tadi kan, tak ada pakai apa-apa. Dia relax je hidup di Kuala Lumpur, kaki lima, mandi tidak, basuh tangan tidak, tak pakai pelitup, makan apa saja yang dapat. Malahan kita yang waras ni pula jadi macam orang gila. Macam mana tak gila? Cari, mula-mula dulu cari gila, mencari apa ni, mencari pelitup ni, di mana-mana tak ada, cemas, ya. Order online, mahal-mahal. Memang gila mencari, mahal-mahal lah. Yang penting ada penutup muka. Ketakutan. Iyalah, tak apa, ya, mesti kita buat penutup muka ke apa, sanitizer ke, mesti. Ya, itu langkah-langkah. Tapi keimanan kita bahawa itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi langkah-langkah pencegahan macam hadis ni tadi. Larilah dari penyakit kusta tu, orang yang kena kusta tu sebagaimana kamu lari daripada singa. Jadi antara depan hadis tadilah adwa dengan ujung ni lari daripada penyakit kusta tu, maknanya ini akidah, yang ini adalah langkah-langkah pencegahan, usaha. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kata, firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Jadi dalam musim wabak Covid ni, bahkan mungkin ada lagi nanti tak wabak-wabak apa lagi, ya, maka kita wajib menghindar daripada kecelakaan, daripada perkara-perkara yang mencelakakan diri kita, iaitu dengan cara buat langkah-langkah yang sepatutnya. Dan macam mana cara dia? Dengar pihak atasan lah, pihak kementerian. Jangan pula kita memandai-mandai. Jadi bab penyakit berjangkit ni serahkan kepada pakar. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Jadi bab yang tahu masalah penyakit, Kementerian Kesihatan, mewakili pihak kerajaan. Jadi dongalah cakap, bukan cakap ustaz. Jadi buat penyakit ni jangan donga cakap ustaz. Itu yang selalu saya kata tu. Ni kono juga lah tuan-tuan ni. Ustaz kata merokok makruh. Atau ada kata ustaz lagi wajib merokok ni. Kalau dengan merokok ni, dia tak merokok, dia akan tak boleh kerja. Cara dia lah, berdalil lah tu. Buat rokok ni jangan tanya ustaz tu. Rokok ni tanya doktor. Doktor kata rokok ni macam mana? Bahaya. Maka ikutlah cakap doktor. Jangan ikut cakap ustaz. Kalau bahaya macam mana? La darar wala dirar. Tak boleh membahayakan diri dan tak boleh membahayakan orang. Itulah langkah-langkah tadi tu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Ayat ni jelas. Walaupun asalnya perang, tapi ayat ni umum. Kita ambil makna umum dia lah.
Itu pangkal hadis tadi ya. Jadi kita mesti ambil langkah-langkah. Nah tuan, ada satu lagi pendapat. La adwa ni dia bukan berita biasa. Dia berita tapi makna dia jangan. Kalau makna pertama tadi tidak ada penjangkitan penularan penyakit. Makna kedua tak ada tu sama dengan jangan buat jangkitan. Macam tu. Jadi makna dia kalau kita ada penyakit yang menular, ya, kita influenza ke, kita kusta ke atau penyakit-penyakit yang lain, batuk ke, jangan jangkitkan sama orang. Ada juga ulama macam tu. Dan ini terpakai juga. Ya, jadi kalau kita sakit, duduk di rumah. Sejalan juga dengan cerita ni. Serupa dengan macam yang tadi, la darara. Hadis tu berita biasa tapi makna dia jangan. Ya. Istilah balaghah dia al-khabariyah bermakna insya'iyah. Kalimat tu kalimat berita. Tapi makna dia tuntutan. Tuntutan sama ada larangan atau perintah. Jadi la darara fil Islam. La darara wa la dirar. Tak boleh membahayakan diri sendiri dan membuat bahaya pada orang. Makna tak boleh tu apa? Jangan membahayakan orang lain. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan membahayakan orang lain. Jadi tiada bahaya. Makna dia apa? Jangan membuat bahaya. Supaya kita apa kan, bila kita buat pengumuman, terima kasih kerana tidak meludah merata-rata, atau terima kasih kerana tidak buang sampah dalam masjid, terima kasih kerana tidak merokok. Itu berita. Tapi makna dia apa? Jangan merokok, jangan buang sampah. Macam tu. Ada juga la adwa, maknanya jangan jangkitkan penyakit. Jadi duduk di rumah lah. Kalau kita ada penyakit yang berjangkit, duduk di rumah. Macam tu. Jadi boleh juga. Jadi ada dua lah pandangan ulama. Mana-mana pandangan itu adalah boleh diterima. Kemudian yang kedua, wala tiyarata. Makna di situ kata, dan tidak pula ada sesuatu yang menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan ni celakalah, buat celaka ya. Wala tiyarata. Makna sebenarnya bukan macam tu ya. Wala tiyarata tadi tu, jangan kita menyangka negatif. Tak betul lah, tak ada ong. Macam tu. Kalau nak macam tadilah ya. Tak ada ong. Kalau nak pergi tadi, lepaskan burung. Kalau burung ke kiri, maka tak jadi pergi. Ya, sebab tak ada ong. Dikatakan di sini dalam apa ni ya? Dalam Ibnu Hajar, ya, Fathul Bari kata, dalam kitab Fathul Bari, wa aslut tatayyur annahum kanu fil jahiliyah ya'tamiduna ala at-tayr. Asal tatayyur ni tadi, mereka pada masa jahiliyah dulu, orang-orang Arab tu dulu, mereka berpegang sungguh pada burung. Apabila mereka keluar untuk suatu perkara, sama ada berniaga atau musafir ke, maka dia tengok kepada burung. Kalau burung tu terbang ke kanan, maka dia fikiran positif. Fa in ra'a at-tayra tara yamnatan tayammana bih. Bila tengoknya burung tu ke kanan, dia tayamman. Ada satu yang baik, ya, dia menyangka baiklah tu. Jalanlah dia, teruslah perniagaan dia. Teruslah dia musafir. Ya. Biasanya orang tu macam tu kan, bila musafir, pergi ramai-ramai. Pergi ke Syam bawa perniagaan. Tapi sebelum musafir tu, kepala suku dia mesti buat lu burung ni. Berikutnya, wa in ra'ahu tara yasratan tasya'ama bih. Bila tengok burung tu terbang ke kiri, dia
tasya'um, menganggap perkara tu perkara yang buruk, perkara celaka akan terjadi kalau dia pergi juga. Faraja'ah, dia pun balik, tak jadi pergi musafir, tak jadi berniaga. Wa rubbama kana ahaduhum yahijut tayr. Kadang-kadang sebahagian mereka dia memang galakkan suruh burung tu terbang. Supaya dia terbang, maka dia berpeganglah kepada cara tadi tu. Datanglah syariat agama Islam membatalkan perkara itu. Kitab ni cerita ni dirujuk pada Ibnu Hajar Fathul Bari, menerangkan Sahih Bukhari. Jadi tuan-tuan, bonda ni adalah bonda jahiliah. Perkara ni perkara orang jahiliah buat, jangan kita buat sekarang. Kita ni dah canggih, dah orang berilmu. Maka perkara-perkara yang tak berkenaan dengan nasib, dengan untung, jangan buat. Sakit umpamanya sebab bulan Safar, terpaksa mandi Safar dulu, sakit kerana macam-macam yang tak ada kena-mengena. Tapi kalau memang ada hubung kaitnya, itu iyalah secara ilmiah boleh dibuktikan. Itu kita buatlah. Tak boleh pergi ni sebab kita pergi naik motor atau naik unta zaman dulu kan. Menurut kajian cuaca, hujan dijangkakan sekian-sekian. Itu ada apa, jangkaan itu pun jangkaan. Sebab angin, kaji bintang dan sebagainya, ada kena-mengenanya dengan turunnya hujan. Tapi kalau pasang bawang aja, bakar bawang merah, Pak Bomoh kata, ini tak hujan malam ni. Tak ada kena-mengena bawang yang dibakar dengan hujan, dengan kajian ilmiah. Itu tak boleh percayalah. Kalau kita kenduri kadang-kadang selalu ni kan, itu tak ada kena-mengena. Tapi yang paling pasti kita, hujan ke tak hujan tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kita sediakan payung sebelum hujan, kita berdoa. Doa tu pentinglah, doa akidah kita, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul supaya program kita ni lancar, tak ada hujan, tak ada apa. Kalau hujan juga, jangan salahkan Tok Bomo pula. Salahkan apa? Salahkan diri kita sendirilah. Mungkin ada cubaan, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tegur kita. Ada hikmahnya. Bila dah Allah Taala takdirkan tu, penuh dengan hikmah. Jadi itulah makna apa? La tiyarata. Jadi kerja ni kerja jahiliah, kita tak boleh buat. Kadang ada setengah orang dia hembus hidung dia, napas dia ni, dia teladah belakang tangan ni. Terasa tu kalau berat angin tu ke kanan, itu baik punya langkah, ada orang. Kalau hembus tapi yang kiri tu lebih banyak angin dia, lebih doreh lagi daripada yang kanan tadi, maka dia duduk relax, tak berani keluar. Sampai hembus berkali-kali, dah kanan lah baru dia melangkah. Cubalah. Ada itu budaya Melayu kita. Sini tak tahulah ada ke tidak. Tapi yang pasti jangan buat benda-benda ni. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal ala Allah. Kalau dah nampak hari nak hujan macam tu, ambil persiapan. Wa yu'jibunil fa'l. Ada problem sikit ni tuan-tuan ni. Terjemahan tu, dan mengherankan aku. Sebenarnya bukan mengherankan. Yu'jibuni ni asal katanya ajaba, ajaib. Ajaib, bahasa kita ajaib. Ajib tu hebat, mengagumkan. Jadi ajaib tu bahasa kita ajaib. Ajaib tu jamak dia, bentuk plural dia. Jadi ajib ni yang mengagumkan, bukan mengherankan. Jadi makna di sini yang betul apa? Yu'jibuni, menyukakan aku. Aku suka, macam itulah. Al-fa'lu. Fa'lu ni sangka baik. Rasulullah sahabat kata, "Wa mal fa'lu?" Fa'al tu apa pula? Rasulullah jawab, "Kalimatun thayyibatun."
adalah kalimat yang baik-baik. Jadi jangan menyangka buruk-buruk. Kalau nak sangka, kalau nak bercakap, cakaplah yang baik-baik. Macam tu. Jadi kalau ada burung masuk rumah kita, cakap kita apa? Rezeki datang. Macam tu. Jangan kita kata burung masuk, sudahlah, siallah datang. Jadi sangkaan kita itu doa. Ana inna dhanni abdi bi, diskusi kata, aku ni kata Allah Subhanahu Wa Taala bersama sangkaan hamba-Ku pada aku. Kalau kita sangka sial lah. Jadi kita mesti bersangka positif. Jangan sangka buruk. Jadilah dua tadi, la tiarata tadi itu adalah sangka buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh sangka buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu baik, Allah tu cantik, Allah tu pengasih, penyayang. Jangan sangka yang buruk-buruk. Jadi cakap kita tu doa. Jangan cakap yang tak elok-elok. Kalau anak kita nakal ke, cucu kita nakal, bertuah yang budak ni, itu baik. Tapi kalau kata bahalul budak bawa perangai tak elok lah ni, ini tanda lah besok bosa atas jadi apa lah ni, kocik macam ni. Kan doa atuk atau mak ayah doa macam tu lagi lah tak kono. Jadi doakan yang baik. Ini budak ni buas ni, orang Kelantan kata buas kan, buah budak ni, ini bosa besok. Memang orang ni hebat ni, dia berambisi. Kalau dia menangis barang dia diambil kan, ini budak ni kepercayaan diri dia tinggi. Macam tu lah. Kan asal budak menangis sekarang, ini buat sial aja kau. Okey, jadi la tiarata, tidak ada sangka-sangka buruk daripada benda-benda yang dicipta oleh Allah Ta'ala ni, terutamanya macam tadi itulah, yang burung tadi. Jadi yang ada apa? Yu'jibunil fa'al, aku suka dengan fa'al. Apa itu fa'al? Kalimatun thayyibatun, cakap yang baik-baik. Orang kampung kata apa? Positive thinking. Fikir yang positif, jangan negatif. Kita ni kan banyak negatif aja fikir kan. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim.